Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Untuk julung-julung kalinya tahun 2020, ini kali pertama Eva buat live session. Kan hari ni dia macam tergerak hati nak buat live. Jadi hai Kak Salma, welcome. So untuk hari ni, sebelum kalau siapa yang dah baca topik tu tahulah, topik Eva nak kongsikan hari ni adalah 3 sebab kenapa suri rumah perlu ada income sendiri. Hai Nurjana. Yang Eva nak kupas untuk hari ni, dia melibatkan 2 aspek. Materialistik ada 2 point, dan personal development, itu pun satu. Tapi sebelum tu Eva nak wish dulu terima kasih kepada anda sahabat-sahabat Facebook yang dah pun wish Eva punya birthday semalam. Terima kasih. Dan Eva mengharapkan segala doa yang korang doakan untuk Eva tu termakbul. Terima kasih juga atas kebaikan doa-doa untuk Mak Eva juga, dan Eva pun mengharapkan anda semua doakan Mak Eva supaya kembali sihat seperti dulu, seperti sedia kala boleh berjalan. Kepada hai Firdaus, kepada yang tak mengenali lagi Eva, nama penuh Eva sebenarnya Zarifah Sahari. Sekarang ni duduk kat Taman Rinting. Kalau dulu kenal sebagai budak loji, yang kan siapa yang duduk Syed Baru tu kenal lah Eva budak loji. Sekarang dah pindah, ya ada pencin. So sekarang ni Eva masih lagi aktif dengan camp, training. Masih lagi Eva ada 2 camp, iaitu di Pusat Latihan SAJ. Siapa yang nak buat training, perlu nak sewa fasiliti, boleh contact Eva. Dan yang keduanya, Eva ada beroperasi juga di Taman Pertanian Kongkong, Johor. Hai Zarul. welcome. Okay, so untuk topik hari ni, anak-anak ni bising kan, biasalah, Eva memang favourite kucing. Okay, so untuk topik hari ni Eva nak kupas sikit lah. Sebab macam sekarang ni kan kita banyak dengar isu pasal yelah, kita meninggal tanpa diduga kan, yelah, sebab ajal maut tu di tangan Tuhan. Dan dan sebagai seorang wanita, of course lah, Eva sendiri sebagai seorang isteri, Eva terpukul dengan beberapa topik yang hangat diperbualkan sekarang ni. Jadinya Eva tergerak hati untuk hari ni nak kongsikan kenapa sebenarnya seorang suri rumah tu perlu ada income sendiri. Kenapa? Okey, yang pertama Eva nak share, yang pertama dari segi materialistiknya, Eva dah beritahu tadi. Dari segi materialistik, Eva akan kupas juga dari segi personal development. Dari segi materialistik ni, wanita yang mempunyai income sendiri, dia mempunyai kemampuan untuk membahagikan orang-orang yang tersayang. Sounds macam klise kan, tapi yelah, bila orang kata bila perempuan ni, bila dah jadi seorang isteri, keutamaan dia sebenarnya bukan lagi pada diri sendiri. Bila dia dah ada suami, keutamaan dia pada suami, kepada ibu ayah tetap, kepada sekarang ni dah tambah ibu bapa mertua sekali. Dan kemudiannya apa lagi? Kemudiannya bila dah ada anak-anak, dan keutamaannya pada anak-anak. Jadi sebagai seorang suami, of course lah, mereka berusaha struggle untuk cari nafkah untuk keluarga, dan mereka yang dapat suami yang bertanggungjawab, syukur alhamdulillah. Dan Eva pun bersyukur dapat suami Eva yang sekarang ni. Jadinya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang isteri, kita pun kadang-kadang kesian dengan suami kan. Kadang-kadang setengah suami yang tidak mempunyai income yang besar, mempunyai kesukaran untuk memenuhi keperluan. Yelah, keluarga dah semakin bertambah kan. So of course lah, sebagai seorang wanita, bila kita ada kemampuan untuk jana pendapatan kita sendiri, apa yang kita boleh lakukan adalah dengan membantu suami. Itu yang pertama lah. Dari cara membantu suami pun dah cukup membahagikan suami. Dan kemudian bila kita ada anak-anak, keperluan anak lagi bertambah. Dan kemudian kita ada ibu bapa lagi, kita ada ibu bapa mertua, contoh macam Eva. Eva daripada dulu, daripada zaman bujang lagi, Eva sebenarnya bekerja, kalau nak kata makan gaji lah kan, setahun je. Eva kerja bank setahun sahaja. Dan kemudiannya Eva buat income sendiri. Sebab apa? Sebab memang daripada kecil ayah dah set dalam kepala, akak bila dah besar nanti, ayah tak expect akak untuk bekerja makan gaji. Sebab apa? Akak perempuan. Akak perempuan, sebagai seorang perempuan, you punya tanggungjawab adalah membentuk anak-anak. Sebab tu daripada kecil lagi, umur 8 tahun ayah dah galakkan Eva untuk berniaga. Ayah kata kalau nak kerja pun tak boleh lama. Sebab apa? Sebab untuk cari pengalaman. Kemudian buat bisnes sendiri. Dan kemudiannya apa? Sebab kita nak kita sendiri acuan anak tu daripada ibu sendiri. Dan
memang tak dinafikan dan ayah juga memberi pesan cara macam mana untuk kita walaupun kita nak membentuk anak sendiri, keperluan dan kehendak demand dari segi economically aspect, of course lah duit, dari segi duit. So kena fikir macam mana cara untuk kita jana pendapatan per rumah. Kita kalau nak pilih kerjaya sekalipun, kita nak pilih kerjaya yang macam mana, yang kita boleh bawa anak kita duduk sebelah dan kita buat kerja kita. Dari aspek yang macam tu, that kind of kriteria yang ayah memang dah tanam dalam kepala daripada kecil macam tu. Jadi sebab tu memilih untuk menjalankan perniagaan di rumah adalah lebih baik kan. Dengan sekarang tanggungjawab dah makin besar dan Eva sendiri pun menjaga mak yang sakit. Untuk siapa yang tak tahu, Eva mak sakit dialisis buah pinggang kronik lah kategorinya daripada tahun 2010. Time tu Eva diploma lagi. Time tu memang seolah-olah macam pencaturan Allah Ta'ala tu sangat hebat kan. Jadi memang daripada kecil ayah dah didik untuk menjadi seorang usahawan. Memang mental ni memang bukan untuk makan gaji. Bekerja pun bukan untuk makan gaji, hanya sekadar untuk pengalaman dan juga untuk kita bina networking. Itu paling penting, untuk bina networking. Dan dari situlah datangnya keinginan untuk buka bisnes sendiri, take over bisnes ayah, dan kemudiannya dan matlamat utamanya adalah untuk di akhirnya adalah untuk kita berniaga, buat duit daripada rumah sahaja. Dia macam tu. Dan dengan duit yang ada tu yang kita boleh membahagiakan, contoh macam mak Eva sakit, of course kos perubatan sangat tinggi. Kemudian nanti kalau ada anak, dengan education anak lagi, dengan kalau ibu bapa mertua sakit, takkanlah kita tak nak bantu, betul tak? So sebagai wanita memang kita memerlukan ada income sendiri. Itu yang pertama dari segi materialistiknya. Okey, yang keduanya untuk simpanan di masa akan datang. Nak kupas simpanan di masa akan datang ni sangat besar. Sebab kita sendiri tak boleh nak predict future kita macam mana. Dan kalau kita hari ni lah kan, siapa yang tak terkejut hari ni bila Perdana Menteri mengumumkan peletakan jawatan, dan kita pun jadi macam what will happen to in future kan. Dengan keadaan kita yang tak stabil, dengan bermacam bila bertukarnya kerajaan akan berlakunya perubahan, macam-macam perubahan dari segi polisi, dari segi income. Mungkin suami kita yang yang bekerja, contoh yang bekerja kerajaan pun mungkin akan terjejas juga, ataupun mungkin dari segi kos sara hidup semakin meningkat. Itu benda-benda yang uncertainty yang kita tak boleh control, yang it's beyond our control. So macam mana kita nak memastikan yang kita masih lagi boleh survive. So cara macam itulah, maksudnya sebagai seorang isteri tu, suri rumah, daripada rumah kita memang memerlukan income, kita perlu jana income daripada rumah. Dan kemudiannya contoh ialah ajal maut di tangan Tuhan kan. Contoh macam apa yang berlaku pada arwah abang. Contoh kalau macam Eva sendiri suri rumah sepenuh masa, tak ada income, tak ada apa, I can imagine lah. Eva tak boleh nak bayangkan macam mana hidup Eva if let's say Eva berada di tempat isteri arwah abang tu kan, dengan tak ada pendapatan sendiri dan kemudiannya konflik keluarga macam-macam lagi lah kan. I cannot imagine. So apa yang kita boleh lakukan, apa yang kita boleh control, kita kena buat daripada sekarang. Apa yang kita boleh control, kita control. Apa yang boleh kita plan awal, kita plan awal. Supaya apa? Untuk masa hadapan. Supaya apa? Supaya bila suami kita meninggalkan kita, kita tak adalah terkotak-kanting, tak ada apa-apa. Dan kemudiannya dengan fikir anak-anak lagi, masa depan anak-anak lagi, itu satu part. Dan contoh, kalau kita pula yang meninggal dunia, adakah kita selalu fikir kita merancang untuk kehidupan. Aku merancang untuk masa depan kehidupan. Tapi pernah tak kita merancang untuk masa hadapan nanti bila aku mati, aku nak mati macam mana? Adakah kita nak mati dalam keadaan, dalam keadaan yang tak bersedia, ataupun kita memang daripada awal kita dah bersedia untuk buat persiapan untuk kita meninggal. Contohnya dari segi kita punya amal jariah kita macam mana, dari segi kita punya adakah kita dah cukup contribute kepada other people. Sebelum ni masa kita kecil, orang contribute kat kita, orang sedekah dekat kita, orang bagi kita duit belanja, suami bagi kita duit belanja, tapi macam mana pula cara kita pay back them kan, untuk kita dapat pahala benda tu. Dan kita sebenarnya kena fikirkan, macam kita selalu fikirkan invest saham untuk masa hadapan,
kehidupan di dunia, tapi pernah tak kita fikir kita nak invest saham di akhirat untuk kehidupan kita di sana. Dan untuk invest kehidupan kita di sana pun kita perlukan duit untuk kita buat amal jariah di dunia ni. Dia macam tu. So if let's say kalau kita ada income sendiri, kita boleh buat wakaf sendiri atas nama kita. Kita boleh kita boleh buat amal jariah, sedekah, benda-benda semua tu. Dan Islam sendiri tidak melarang sebenarnya untuk wanita untuk mempunyai income sendiri. Kalau kita tengok ustazah-ustazah di luar sana pun, mereka menjadi pendapatan mereka sendiri dengan kerjaya mereka memberi ceramah dan memotivasikan orang di luar sana, kan. Jadi Eva bila dah menjadi seorang isteri, menjadi seorang suri rumah, jadi Eva lebih memahami tanggungjawab kita macam mana, keperluan kita macam mana, future kita macam mana. Jadi sebab itu hari ini Eva tergerak hati untuk berkongsi. Dan itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah dari segi personal development, kan. Boleh tak anda bayangkan apakah perbezaan antara suri rumah yang ada income dengan yang tak ada income sendiri? Pernah tak jumpa? Contoh kalau anda yang berkerjaya ataupun suri rumah, saya percaya yang menonton pada hari ini mereka yang banyak masa. Biasanya suri rumah lah petang-petang macam ni, anak baru bangun tidur kan, lepas asar macam ni kan. Sebab tu Eva buat slot time macam ni, sebab Eva punya fokus adalah untuk suri rumah. Mereka yang ada buat bisnes sendiri ataupun ada jual online, nak dibandingkan dengan mereka yang 100% depends pada income suami saja. Cuba anda tengok perbezaan karakter mereka berdua. Biasanya mereka yang tak ada duit poket, kalau tanya dalam beg dompet tu mungkin dalam RM2, itu pun baki duit suami bagi kan, mungkin kan. Dia akan rasa dia rasa macam ni, kurang berkeyakinan diri. Sebab bila kita tak ada purchasing power tu kan, bila kita nak bagi, kita nak contribute something pun, aku tak ada duit, aku nak contribute ataupun nak help siapa-siapa. Jadi kita akan rasa macam kita nak bersuara bagi pendapat pun orang akan kata, kau suri rumah kau tahu apa. Dia macam tu, kind of macam tu punya mentality. So biasanya it's human being, bila kita tak ada duit kita akan rasa down, kita akan rasa tak confident, kita akan rasa macam kemurungan sedikit. Kita tak akan rasa happy. Kita macam aku tak ada duit, aku nak buat ni tak boleh, aku nak buat tu tak boleh, terbatas. Anak aku perlu ni tapi aku tak ada. Suami aku pun tak cukup income untuk tampung keperluan anak aku yang ni. Anak duk merengek dekat kita kan, nak ni. Itu satu part. Dan kemudiannya biasanya ibu-ibu ni tipulah kan, kalau ibu-ibu ni dia bukan seorang pemendam. Macam tu kan. Sebab apa orang suri rumah ni selalu dia pendam bila tak ada duit kan. Sebab dia takut bila dia bersuara dia akan menyusahkan suami kan, bila menambah tekanan suami. Jadi dia kumpul benda tu. Dan bila kita duk pendam kita stress, it's not good for our health pun sebenarnya. Kan? So itu satu part. Selain daripada tu juga, perasan tak bila kita tak ada duit ni, kita akan lebih beremosi. Dia macam tu. Maksudnya kita akan bila suami balik pun kadang kita layan macam nak tak nak je, ataupun bila anak-anak buat perangai, kita akan lebih emosi. Benda-benda yang macam tu sebenarnya yang kita nak prevent. So sebab itulah Eva sangat menyeru kepada anda suri rumah yang berada di luar sana ataupun yang berada dalam kesempitan, mungkin anda berkerjaya tapi mungkin kerja yang tak seberapa, tapi at least ada income dah. Tapi kalau anda rasa you have to build more income, go ahead. Jangan limitkan diri sendiri. Untuk suri rumah, kalau rasa macam anak-anak kita banyak habis masa, kita stress penat jaga anak, make time, at least lah 1 hari 1 jam untuk me time. Maksudnya untuk diri sendiri punya masa, kita list down apa yang kita boleh buat, untuk kita jana pendapatan. Dia macam tu. Tak kisahlah nak buat jadi nak jadi jual online business ke, nak jadi dropship ke kan. Dan kepada mereka yang suri rumah, yang tak tahu bisnes apa yang bersesuai dengan anda, boleh PM Eva. InsyaAllah Eva akan bantu anda untuk jana pendapatan daripada rumah. Dia macam tu. Dan yang Eva nak sarankan sekali lagi kepada wanita di luar sana,
suri rumah yang ada anak dan ada tanggungjawab, kalau rasa anak masih kecil, kita rasa kita punya masa habiskan untuk dia, cuba fikirkan nanti bila tanggungjawab kita semakin besar. Anak makin besar, makin banyak belanja, dan apakah perancangan kita untuk mereka di masa hadapan. Jangan fikir sekarang tau, fikir masa hadapan. Dengan keadaan sekarang yang tak menentu, dengan kos hidup yang makin tinggi, adakah kita masih lagi nak membuang masa tengok drama TV? Online tak tentu hala, membuang masa tengok video yang tak memberi manfaat, yang tak menjana pendapatan ataupun tak membina diri kita. So fikir-fikirkan, okey, untuk masa depan anda juga. So itu saja kepada suri rumah. Last suri rumah yang nak jana pendapatan daripada rumah, macam mana Eva buat, boleh PM Eva. Okey, itu saja daripada Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.